Dan insya-Allah pada malam ini kita akan mengupas dosa besar yang ke-36 dalam kitab Al-Kabair, iaitu tajuknya ialah orang yang mengungkit-ungkit pemberian. Ya, ini juga termasuk dalam dosa-dosa besar. Seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Baqarah ayat yang ke-264. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La tubtilu sadaqatikum bil manni wal adza. Artinya jangan rosakkan pahala amal sedekah kamu dengan ungkitan dan kelakuan yang menyakitkan. Mungkin ni apa tuan? Mungkin ni dia korek balik. Kalau aku tak tolong kau dulu ni, tak ke mana pun kau. Dia ungkit balik. Ya. Dia kemudian dia sakitkan hati orang tu. Ya, merempatlah kau. Hari ni tak ke mana pun. Ya. Kalau aku tak tolong kau, nanti seolah dia katakan hanya dia yang boleh tolong orang tu. Sedangkan Allah SWT yang menjadikan dia sebagai perantaraan untuk memudahkan urusan tu. Jadi dia telah mengambil kerja Allah lah. Dia kata kalau aku tak tolong kau, apa maksud kalau aku tak tolong kau? Sedangkan Allah SWT yang mengutuskan dia, Allah Ta'ala yang bagi. Ya, takdirnya dia membantu orang ni. Sebab itu kenapa mengungkit-ungkit ini antara perkaranya dosa besar. Dalam sebuah hadis yang sahih, sabda baginda Nabi SAW, Salasatun la yukallimuhum Allahu wa la yanzuru ilaihim yawmal qiyamah wa la yuzakihim wa lahum azabun alim. Al-musbilu izarahu wal mannanu wal munaffiqu sil'atahu bil hilafil kazib. Artinya 3 golongan yang Allah tidak akan berbicara dan melihat mereka pada hari kiamat. Tidak menyucikan mereka daripada dosa. Wala yuzakihim. Allah Ta'ala tak bersihkan mereka pun. Tak beri keampunan kepada mereka pun. Ya? Dan walahum azabun alim. Dan bagi 3 golongan ini azab yang amat pedih. Azabun alim, azab yang sangat pedih. Yang pertamanya ialah orang yang melabuhkan kainnya, ya, kerana sombong. Memakai pakaian labuh hingga melebihi buku lali. Yang keduanya orang yang selalu mengungkit-ungkit pemberian. Dan yang ketiganya peniaga yang melariskan barangan jualannya dengan sumpah dusta. 3 golongan ini, yang mana Allah Ta'ala akan bercakap dengan mereka. Allah Ta'ala akan beri keampunan kepada mereka. Ya, ini dia. Pertama kita tengok balik. Yang pertamanya ialah orang yang melabuhkan kainnya kerana sombong. Ya, dalam hadis pun disebut, ya, Rasulullah larang kita memakai pakaian melebihi buku lali. Jadi kalau kita tengok pada zahir hadis ini, itulah maksudnya. Ya, itulah maksudnya tak boleh lebih. Tapi kalau kita faham dari konteks hadis, apa yang nak sebutkan, dimaksudkan oleh hadis ini, dan ini yang sebutkan tadi. Dia melabuhkan pakaian kerana tujuan sombong. Dia nak menunjukkan dia ni orang kaya, makanya pakaian dia nyapu tanah pun tak apa. Nak tunjukkan harta yang ada pada dia tu banyak sangat, sampai pakaian pun dia buat macam tu dengan niat sombong. Sebab tu bila mana hadis ni Rasulullah sebut, Rasulullah bagi tahu sahabat tentang larangan ataupun isbalah, melabuhkan pakaian ini. Maka Sayyidina Abu Bakar pun tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, risau aku. Sebab aku pun termasuk juga dalam ni lah. Sebab pakaian aku ni, aku dah kurus, memang labuh. Pakai seluar pun dari pinggang tak ada kan, memang labuh lah. Adakah aku termasuk dalam ni? Kau tak termasuk. Jadi bila kau tak termasuk, kau kita nak faham bahawasanya orang yang memakai pakaian dengan tujuan untuk menyombongkan diri. Jadi jangan kita fikir melabuhkan pakaian je. Menyingkat pakaian pun sama juga.
dengan tujuan nak riak, dengan tujuan nak sombong. Jadi konteks hadis ni nak bagi tahu kita, ya, memakai pakaian dengan tujuan untuk menghinakan orang lain, kata baju aku paling bagus, ataupun memakai pakaian untuk menunjukkan kekayaan dengan niat sombong, termasuk dalam kumpulan ni. Adapun yang tidak terlibat, tak adalah. Ya, memang itulah, dulu badan dia besar, memang ngam-ngam pakai seluar kan, badan dah kurus, dah diet kan, labuh dah keluar tu pun, maka dia tak termasuk. Ya, hanya mereka yang masuk sini bila mana ada sifat sombong. Bila sebut sifat sombong ni, pakai singkat pun sama jugalah. Sebab apa? Sebab tujuannya untuk menyombongkan diri. Yang keduanya ialah orang yang selalu mengungkit-ungkit pemberian. Tujuan dia mengungkit pemberian ini ialah pertamanya, dia nak tunjuk pada orang bahawasanya akulah yang tolong dia ni. Yang keduanya dengan niat apa? Supaya orang kagum dengan dia. Oh, dia ni patutlah, kalau dia tak tolong, kalau dia tak bantu, memang tak ke mana orang ni tak. Tujuan dia itu. Ya. Dan ada ketika boleh juga mengungkit. Bila mana orang yang dibantu tu tak sedar diri kan. Makin sombong dia pula. Action lain macam dia ni. Dulu tak ke mana-mana, tapi bila dah ada kelebihan sikit, dia punya sombong lain macam. Kena ingatkan dia balik lah. Dengan tujuan nak menyedarkan dia, nak bagi dia sedar diri. Kau pun asal kampung ya, tak payahlah memang lebih-lebih. Ya, kita ni asal kampung je pun. Kau bukan, kau tak kenal, kau dulu di kampung macam mana tak? Ini kau punya act ni macam lah. Jadi tujuan nak menyedarkan. Tapi kalau dengan tujuan untuk menghinakan, dengan tujuan untuk menimbulkan kita ni ada sifat riak, takabur, ada rasa ujub dalam diri kita, maka termasuk jugalah dalam hadis ini. Iaitu mereka yang mengungkit-ungkit pemberian dengan tujuan untuk menghina, dengan tujuan untuk ujub, untuk riak. Dan yang ketiga, golongan yang ketiga yang Allah SWT akan berbicara dengan mereka ialah peniaga yang melariskan barangan jualannya dengan sumpah dusta. Wallahi ini cantik, baik punya barang ni. Ya, kalau dia tak sumpah pun, tetapinya dia meyakinkan dengan pembohongan. Ya, orang tanya dia, ni ayam semalam punya lebihan dicampur dengan ayam hari ni. Orang tanya, ni ayam goreng ni hari ni punya ke? Hari ni punya. Ya, dia guna muslihat. Memang betul. Dalam bekas itu terdapat ayam je hari ni. Tapi ayam semalam pun ada juga, sebutlah juga jujur. Tapi dia tak nak rugi. Jadi ayam yang semalam pun dia jual dengan harga hari ni juga. Ya, kalau seketul RM5 katakan, yang semalam patutnya kau jual murah sikit sebab ayam semalam kan. Kalau nak jual murah lah, kalau ikut kesihatan tak lepas dah. Kan? Kalau ikut kesihatan tu memang tak lepas dah lah. Dia kira berapa jam je sebab terdedah lagi kan. Tapi nya begitulah. Sama balik dengan buah-buahan. Kalau makanan ayam tadi mungkin kita rasa tak logik lah, kau tak simpan macam tu tak. Ya? Tapi kalau buah-buahan, buah yang lama dicampur dengan buah yang baru. Ya? Doyan yang mana, doyan orang kata D24, tapi jual dengan harga Blackton. Dijual dengan harga Musang King. Orang tak kenal pun. Kawan ni memang jahil buat doyan. Cuma dia tahu nama je. Kena kelentong hidup-hidup kawan tu tak. D24 jual harga Musang King. Kan? Kawan tu tak tahu, belilah kata di Musang King tak. Jadi dengan tujuan apa? Dia nak melarikan jualan dia, dia sanggup berdusta. Dia sanggup berbohong sebab dia tak nak rugi. Ya, maka ini juga termasuk orang yang mana Allah Ta'ala ya mengenakan mereka azab yang pedih. Diriwayatkan daripada Umar bin Yazid, seorang ahli Syam, jadi di Syria ni, ya, daripada Abu Salam, daripada Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasatul la yaqbalullahu minhum sarfan wala adla, aqun wa mannanun wa mukazzibun bil qadari." Ini dalam matan hadis yang lain pula. Artinya 3 orang yang Allah tidak menerima taubat. Yang 3 golongan pertama tadi Allah Ta'ala tak berbicara dengan mereka, tak pandang mereka, terus kenakan mereka ni azab yang pedih lah, tak pandang itu. Yang ni pula Allah Ta'ala tidak akan menerima taubat mahupun tebusan mereka. Dia taubat macam mana pun tak selesai masalah. Takkan diampunkan dosa dia.
Siapa mereka ini? Yang pertamanya anak derhaka. Aqaqun, apa ni? Aqun. Ya, anak derhaka kepada ibu bapa. Kan? Ni. Bila mana dia buat sesuatu perkara yang mana menyinggung ibu bapa, membuat perkara-perkara yang menyalahi syarak, ya, menderhaka ibu bapa tu bukan hanya maksud menderhaka dari segi percakapan. Hari ni kadang-kadang anak tak bercakap pun, tapi diam-diam letak mak ayah dia tepi jalan. Dia tinggalkan ayah dia dekat masjid, tinggal mak ayah tepi hutan. Ya, lepas dia biar macam tu, dia tinggal kat shopping kompleks. Ataupun tidak mandi langsung. Ya, mak ayah di kampung memang tak jenguk langsung dan tidak bantu pun. Ya. Tapi bila mak ayah dah meninggal dunia, baru dia sibuk nak naikkan kepuk tinggi-tinggi tu. Ya, 2 meter, 3 meter dia naik. Sebab pun nak tunjukkan dia sayang sangat pada mak ayah dia. Sedangkan waktu mak ayah hidup tak buat apa pun. Ya. Sebab tu saya sebut, ketika mak ayah kita hidup, anak-anak amat memerlukan doa mak ayah. Doa mak ayah ni lagi makbul daripada doa ustaz. Ya, doa orang alim lagi makbul. Alah, ayah saya bukan orang masjid pun, dia bukan kira pasal orang masjid, orang surau. Dia kira pertalian darah. Ya, pertalian darah itu. Dia bukan kira ayah aku bukan orang masjid, ayah aku bukan pergi masjid pun, itu bukan masalah dia. Masalah dia, isunya ialah ayah kau darah daging kau. Sebab tu dalam bab mentaati mak ayah ni, walaupun ayah dia tak solat, ayah dia kaki minum, kaki nombor, kaki judi, tapi kalau ayah dia suruh buat benda yang baik, dia wajib taat. Kau pergi semayang kau, dan masuk waktu tak semayang, ayah pun tak semayang, suruh aku semayang. Itu urusan dengan Allah ni, jawab. Kan? Kau pergi tolong mak kau kat dapur tu, ayah pun tolong tu hati, tak payah. Itu kan itu isu dia. Ya? Sebab mak ayah special. Ya, hingga kan mak ayah ini, ya, dia tak ada hijab doanya. Sebab itulah keramat hidup, ya, di dunia ni bukan pergi cari kubur, bukan cari pokok mana, tak perlu. Selagi mana mak ayah hidup, berbaktilah. Kan, berbaktilah kepada kedua bapa. Pada kita nampak remeh tak. Ya, communication selalu. Sebab mak ayah kita kan apa lagi dah. Paling kurang dia communication ya. Kan, jenguk selalu, pergi tengok, tanya khabar apa semua. Kan, nak beli beras 10 kampit pun tak habis, sekampit pun sebulan pun tak habis. Bukan itu isu dia. Ya, itu ketika mak ayah hidup. Ketika mak ayah hidup ini, anak-anak amat memerlukan doa mak ayah. Sebab tu jangan kita terlintas doa yang buruk pada anak. Terlintas doa yang buruk. Sebab makbul. Ya, kita nak apa? Anak-anak kita biarlah paling kurang pun seorang yang berjaya di dunia, berjaya di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Jadi kan anak-anak kita ni taat perintah Allah, taat perintah Rasul, taat perintah ibu bapa. Lalu doa yang tu. Ya, lalu doa yang tu. Ya. Nabi Ibrahim alaihissalam lah dengan ayah dia pun. Kan ayah dia timbang kapi lah. Dah lah kapi, membuat berhala pula tu. Dokir berhala. Ya, tapi Ibrahim tak putus asa, jumpa selalu. Jumpa, ajak ayah masuk Islam, ajak orang masuk Islam. Kan? Sampai ayah dia dah boring, kau ni tak ada benda lain. Jumpa aku, suruh masuk Islam. Jumpa aku, suruh Islam. Aku campak kau api lah. Betul tak Nabi Ibrahim kena campak api? Bapak dia Islam ke kapi? Kapi kan? Lepas tu dia bukan isu akidah, isu apa? Pertalian darah. Sebab itu pertalian darah ni, walaupun mak ayah bukan Islam, anak tetap wajib melakukan kebajikan terhadap mak ayah dia. Walaupun waktu dia pergi ziarah mak ayah dia ada contoh lah, babi seekor alam tu dah, contoh. Kan? Dia hanya layak untuk menjalankan tugas sebagai seorang anak. Bukan bijai duduk sekali kan. Dekat tu je lah. Setakat mana tidak menyalahi syariat. Hak dia. Tapi hak mak ayah tetap kena bagi. Walaupun bukan Islam. Ya? Sedangkan kalau Rasulullah sendiri dengan pakcik bagi dia tu, pakcik tu bukan ayah pun baginda cukup jaga, cukup sayang pada pakcik dia. Hingga ketika mana Abu Talib nak meninggal dunia pun, Rasulullah merayu pada Abu Talib. Ya, ya Abi, dia panggilan Abi, bapak. Wahai bapak aku, qul la ilaha illallah. Katakanlah la ilaha illallah. Pak kita sebut tu je. Sebut cukup. Kan? Sebut saja benda ni. Sebab kata ini akan menyelamatkan kau di akhirat esok.
Kau sebut je kata tadi. Tapi kenapa Abu Talib tak sebut? Abu Jahal ketika itu ada di situ pula. Apa dia kata pada Abu Talib? Kau nak ikut cakap Muhammad ni? Jangan kau nak tinggalkan ajaran datuk nenek moyang kita dulu. Kan? Maka Abu Talib dia tak sebut. Bila tak sebut, Rasulullah sedih, menangis. Betul Rasulullah sumpah. Wallahi la astaghfiranna lahu. Malam unha anhu. Demi Allah, aku akan minta ampun untuk pakcik aku ni. Selagi mana Allah tak melarang berbuat demikian. Terus Allah Ta'ala tegur. Tak boleh Muhammad, tidak seharusnya kita minta ampun untuk saudara kita, untuk pakcik kita, siapa saja yang bukan Islam. Tapi ayat yang lepas tu turun, iaitu ayat antara ayat ni sebut, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Wahai Muhammad, engkau tak dapat nak bagi hidayah kepada siapa yang engkau suka. Tetapi aku, Allah Ta'ala lah yang akan bagi hidayah kepada siapa yang dia suka. Siapa yang dia nak bagi. Kan? Sebab tu hidayah tu bukan milik kita. Kadang-kadang kita ni duk ajak. Kadang-kadang kita doa, tak makbul. Tu kan kerja kita. Kita buat mengajak tu pun dah dapat dah pahalanya tu. Kita doakan pun dapat pahala dah. Kerja bagi hidayah ni kerja Allah SWT. Itu bukan kerja kita, bukan kerja Rasulullah pun. Nabi itu pembawa berita, ajak orang. Bukan Rasulullah bagi hidayah. Kalau di tangan Rasulullah tu Allah Ta'ala bagi 5 orang, 3 orang untuk bagi hidayah. Confirm yang pertama Rasulullah akan bagi pada pakcik dia lah. Abu Talib. Mesti punya lah. Sebab pakcik dia lah antara orang yang betul-betul menjaga Nabi SAW. Macam anak sendiri. Ya, Rasulullah. Jaga Rasulullah. Sudah pastilah. Ya. Sebab tu kenapa hidayah milik Allah Ta'ala. Kenapa ketika pada dua Umar bin Khattab dengan Umar bin Hisham, iaitu Umar Khattab dengan Umar Abu Jahal, kan Rasulullah minta pada Allah Ta'ala, ya Allah, kalau tak dapat dua Umar ni masuk Islam, bagi seorang pun jadilah ya Allah. Kalau ketika itu di tangan Rasulullah ada hidayah, sudah pasti Rasulullah akan bagi dua-dua kali masuk hidayah. Sebab apa? Dua-dua ni orang kuat. Orang kata orang ni think tank ni. Memang orang yang memang kalau dia dua-dua untuk Islam, Rasulullah tak risau dah. Tapi Allah Ta'ala bagi seorang je tak. Umar Al-Khattab masuk Islam. Ya, Umar bin Hisham sampai mati dia. Kekal mati dalam keadaan kafir. Sebab tu nak bagi tahu bahawasanya kalau Rasulullah diberi hak untuk bagi hidayah, sudah pasti Rasulullah akan pilih orang tertentu. Jadi sebabkan hidayah itu bukan milik Rasulullah, milik Allah, maka apa kerja Rasulullah? Minta doa je lah. Begitu jugalah dengan kita pun. Kan? Hidayah bukan dengan kita pun. Kerja kita mengajar je. Mungkin kita ajak 10 kali kita ikut, tak dengar. Mungkin kali ke 99 dia ikut, dia dengar kan. Sebab kerja mengajar. Tapi janganlah kita putus asa. Aku ajak tak dengar pun, aku ajak mari masjid tak mari pun, tak ada masalah. Pahala dapat dah. Apa hal yang usah hati? Kan? Pahala dapat dah. Doa kita tu pun bukan sia-sia doa kita tu. Ini yang pertama. Yang mana orang yang mana dia bertaubat pun Allah tak terima doa dia. Kalau saya sebut tadi, ketika mak ayah hidup, anak-anak memerlukan doa daripada mak ayah. Tapi bila mak ayah meninggal dunia pula, mak ayah pula memerlukan doa anak-anak. Inilah keadilan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya? Ketika di dunia, anak-anak memerlukan doa mak ayah. Anak nak interview, anak nak pergi sana, nak pergi sini, nak pergi bersapih, nak pergi mana. Mak doakan saya, mak ayah doakan saya, ayah. Nak pergi sini, nak pergi sini, Allah kan. Nak ada interview hari ni kan. Kita apa semua tak? Semua mak ayah. Sebab tak ada hijab. Doa mak ayah tak ada hijab. Yang keduanya ialah ketika mana mak ayah meninggal dunia, mak ayah pula tunggu doa anak-anak. Tunggu doa anak-anak. Kan? Mana doa anakku, mana doa anakku. Kan? Tunggu doa ni. Doa tu cukup berharga tu. Kan? Doa pada mak ayah cukup berharga ni. Kalau kita baca kitab Imam Al-Qurtubi tentang alam barzah ni tak? Tentang penghuni kubur. Ya, penghuni kubur tak? Kadang-kadang bila mana orang meninggal dunia yang masuk dalam liang kubur tu, penghuni kubur ni tanya dia tau. Ya, apa cerita kau dari mana? Aku daripada kampung Hilir ni. Kenapa ni? Kau kenal orang ni? Kenal, kenapa? Apa cerita dia sekarang? Anak aku apa cerita sekarang?
Orang rumah aku bercerita sekarang, dia bertanya khabar. Kan? Sebab dia dah masuk alam lain. Jadi orang yang baru masuk dia tanya khabar. Tengok betapa orang kata apa, tapi tak boleh buat apa dah lah. Tapi dia menunggu-nunggu. Oh, anak-anak aku ada rupanya ya, ada. Apa dia orang buat tu kubur? Tak tahulah, kita tengok bergaduh dia adik. Duk kuburkan rumah pesaka ni lah. Kan? Lepas tu aku tengok dah lama tak balik, pakai tak balik dah pun. Yang seorang sini, seorang sini tu rumah jadi apa? Rumah tak tahu, tengok terbiar macam tu je lah. Kan? Mak ayah masuk meninggal dunia, anak-anak bergaduh atas dunia ni. Sebab apa? Sebab didikan. Tengok. Dia cerita dalam bab itu didikan je lah. Sebab didikan ni pula bukan sekadar didikan terus sembahyang tuan-tuan. Kita nak didikkan sifat kemanusiaan tu. Kan? Sifat kemanusiaan. Betul. Ketika meninggal dunia, faraid jalan tu. Utamakan faraid tu betul. Sebab faraid ini dia akan bagi hak. Dia akan bagi hak mengikut apa yang ada situ. Tetapi tak semestinya kalau dalam faraid itu, kita tak boleh ada sifat ihsan. Seorang abang, dia dapat harta lebih. Sebab dia dapat ansabah. Kan? Adik perempuan dia seorang susah. Kan? Suami pun kerja biasa-biasa, lebih 40 pun, gaji pun 2,000 macam tu. Si abang gaji 10,000, 12,000. Tapi dapat lebih, dapat tanah lebih sebab ikutkan faraid. Tak ada masalah. Tapi atas ihsan seorang abang kepada seorang adik, dia bagi lah. Kau ambil hak aku lah. Aku pun dah banyak lah. Tanah aku dah banyak lah. Kau ambil tanah aku yang ayah bagi aku bagi engkau lah. Boleh. Ihsan. Betul, ihsan ini termasuk dalam rukun Islam, rukun iman, ada yang ketiga ihsan. Dia termasuk dalam bab apa iman itu. Kan dalam rukun agama itu ada. Ya. Sebab tu hadis Imam Nawawi yang kedua kita baca selalu tu. Kan Islam, iman dan ihsan ni yang ketiga ni. Ya. Sebab tu sebab ihsan inilah yang akan menyebabkan rukun iman dan rukun Islam kita sempurna. Tanpa ihsan, rukun Islam, rukun iman belum tentu sempurna. Apa itu ihsan? An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Buat ibadat itu sebaik mungkin kerana Allah Subhanahu taala. Lakukan sebaik mungkin itu dengan Allah. Dengan manusia pun sama, berkasih sayang, bersilaturahim. Dia kata ihsan tadi. Ya, sebab ihsan itu dia mengatasi segalanya. Kan? Sebab tu nak dapatkan sebab ihsan ini dia bukan boleh mari. Sebab tu kita kata kadang-kadang ni aku hantar anak aku mengaji agama riama, tapi bila mana dalam jebat isu-isu reta macam ni, maka dia kata apa? Ya, hilang sebab ihsan tu. Sebab apa? Sifat tamak. Sebab tu kita didik anak-anak kita dengan bukan sekadar isu dengan perkara agama, itu satu hal wajib. Juga didik dengan sifat kemanusiaan. Ada perasaan dengan haiwan, ada kasih sayang dengan tumbuh-tumbuhan. Didik benda ni. Nak masukkan sifat manusiawi. Sebab sifat manusiawi ini, dia mengatasi daripada isu akidah. Manusiawi. Contoh kita tengok di Palestin. Bila isu Palestin berlaku, bukan kita negara Islam je bangun. Negara Barat, ramai banyak bangun. Demonstrasi mereka siap lawan lagi dengan polis apa tak. Sebab sifat manusiawi itu ada. Kita ni lagi hebat lah kalau kita dengan saudara kita di Palestin. Satu manusiawi, yang kedua akidah saudara kita tu. Lagi kuat lah hubungan je tu. Sedangkan mereka yang tidak ada ikatan akidah pun, sebab mereka ada sifat manusia pun, mereka sanggup pergi berjuang untuk rakyat Palestin. Ini kan kita pula. Itu sama rakyat Palestin. Dengan kita yang secara mara kita, lebih-lebih lagi lah. Orang kampung kita, lebih-lebih lagi lah. Kan? Itu yang pertama. Salah satu la yaqbalullahu minhum sarfan wala adla. 3 orang yang Allah tidak akan menerima taubat maupun tebusan mereka. Yang pertama tadi, akun, anak derhaka. Yang keduanya, wamannanun, dan orang yang mengungkit-ungkit pemberian tadi. Apa saja yang diberi, dia suka ungkit. Dia suka bagi, dia suka ungkit. Ingat sikit ya, dulu aku bagi kawan lah. Kan? Jadi sifat ungkit-mengungkit ini memang sifat yang tak baik. Sebab tu bila mana kita lakukan kebaikan kepada orang, kita buat baik pada orang, lupakanlah, forget it. Kenapa kita lupakan? Kadang-kadang orang yang kita tolong tu, kita bantu dia dengan harapan dia boleh jadi baik. Dia baik kan? Rupanya duit yang kita bagi kepada dia tadi, dia pergi beli nombor, dia pergi buat judi apa semua tak. So kalau kita ingat benda kita sakit hati tak? Aku bagi duit pada dia, dia buat apa, dia pergi sana tak. So forget it. Aku dah bagi pada kau dengan niat aku tengok kau dalam duit, aku doakan buat yang benda betul. Tak?
Sekiranya kita tahu memang dia buat benda tak baik, tak apa, tak payah. Kali ni je lah tolong. Kan? Begitu juga bila orang buat kejahatan pada kita. Kan? Buat kejahatan pada kita, maafkan. Kan? Maafkan. Tapi forgive but not forget. Memaafkan tetapi tidak melupakan. Kenapa tidak melupakan? Forget lah, lupakanlah. Bukan. Yang kita not forget tadi sebab kita berhati-hati. Supaya lain kali tak kena lagi lah. Takkan nak kena patuk ular 2 kali kot. Ya? Ambil sikap berhati-hati sajalah. Memaafkan. Ya? Seperti mana Wahsy yang telah membunuh Pak Dara Nabi Irak Sayyidina Hamzah. Wahsy Irak. Bila mana satu ketika dah lama peristiwa ni, pembunuhan Sayyidina Hamzah yang berlaku pada perang Uhud, ya, tahun ke-3 Hijrah. Makanya dia datang jumpa Rasulullah, dia masuk Islam. Ya, dia minta pada Rasulullah, dia masuk Islam, dia jumpa Rasulullah. Maka bila Rasulullah tengok muka dia, Rasulullah kata, aku tak lupa muka kau, aku macam kenal muka kau ni. Ya, memang Rasulullah kenal dia. Dia Wahsy betul, memang ingat muka kau. Ya, dan dia kata dia dah taubat. Dia masuk Islam, dia berubah. Betul. Rasulullah kata tak ada masalah, kau berubah. Tapi kalau boleh kau jangan lagi muncul depan aku. Sebab aku tak lupa. Bila aku tengok muka kau, aku terbayang muka pakcik aku yang dibunuh dengan kejam. Dadanya dirobek, hatinya dikeluarkan. Nak bunuh-bunuh je lah, ada apa masalah kan. Perang adat peperangan, bunuh mati macam mana kan. Dia tak ada kena tembak kepala lah mati. Tapi bila sampai dia belah dada tu, dia robek dada dia. Dia keluarkan hatinya tu, nampak sangat aku dendamnya dia macam. Jahat. Dendam kan. Ini yang Rasulullah tak lupa peristiwa ni. Ya, Rasulullah tak lupakan peristiwa ni. Tu. Ya. Sebab tu saya sebut tadi, ada perkara yang tertentu yang kita boleh mengungkit, tetapi dengan bukan tujuan untuk kita nak adakan riak dan sebagainya, tetapi dengan tujuan untuk memberi pengajaran. Ya, pengajaran. Itu tak ada masuk dalam ini. Jadi sekiranya kita mengungkit dengan tujuan nak menghinakan, dengan tujuan ada sifat riak dan juga ujub, maka itu termasuk dalam kumpulan ini. Yang ketiganya, iaitu orang yang mana Allah Ta'ala tidak terima taubat maupun tebusan mereka, ialah wa mukadzibun bil qadari. Orang yang mana mereka menjadi pendusta qadar. Apa itu pendusta qadar ya? Iaitu menyalahkan takdir. Berlaku ini sekarang, takdir salah. Kan? Niaga tak laku, kenapa niaga tak laku ni? Hujan lah, setiap hari hujan. Macam mana lah? Aku dah buat macam ni pun kan. Jadi hujan aku, kita nak salahkan siapa? Kita nak salahkan hujan ke kita nak salahkan pencipta hujan? Cara simboliknya kan. Jadinya, bila tentang ketentuan rezeki, jodoh, ajal, ini semua urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak boleh cakap lah. Kita pun tak tahu lah. Ya, sebab itu rezeki itu Allah Ta'ala. Dan rezeki ini memang tak salah alamat pun. Ya, kalau layak untuk kita, kita celah mana pun. Ya, memang kita punya lah. Tetapi kalau bukan kita punya rezeki, nasi dekat tangan nak masuk mulut pun tak lepas. Tak, tengah-tengah mari tiba kucing lompat kena tangan pun habis. Jatuh. Bukan dekat nasi di tangan tu jatuh, dengan pinggan-pinggan kali jatuh. Ya, kalau itu bukan rezeki kita lah. Apapun, kita sebagai hamba, kita laksanakan tugas sebaik mungkin lah. Kita tidak menyerahkan kepada takdir bulat-bulat. Sebab Allah Ta'ala suruh kita berusaha dulu. Berusaha dulu. Ya, setelah kamu berusaha, فَإِذَا عَزَّمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. Kamu dah berazam, dah berusaha, menanam semangat azam yang kuat, berusaha sungguh, kemudiannya terah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu baru betul konsep dalam kita tawakal. Tetapi kalau terus menyalahkan takdir ini, memang tak kena lah. Kan? Dia menyalahkan orang lain. Kita ambil contoh Rasulullah. Ketika Rasulullah berdakwah di Taif. Peristiwa ini berlaku sebelum peristiwa Isra' dan Mi'raj kan. Sebelum Isra' dan Mi'raj. Jadinya tahun ke-10, ke-11 macam tu lah. Peristiwa Rasulullah berhijrah ke Taif, berdakwah di Taif. Kenapa Rasulullah berdakwah di Taif? Sebab ketika mana Rasulullah berdakwah di Mekah tu, pertamanya ya menerima tentangan yang hebat lah. Kemudiannya umat Islam pun dia takat tu je lah, cannot go further lagi dah, dan dalam 300-400 orang saja. Maka Rasulullah ubah strategi lah.
Kan? Sebab apa nak rumah ni aku dah pergi, semua dah pergi dah macam tu kan. Duk ulang-ulang kali pergi rumah Abu Jahal berapa kali dah pergi. Ada macam tu juga. Rasulullah ubah strategi. Dakwah ke tempat lain pula. Pergi berhijrah ke Taif. Pergi dengan anak angkat baginda Zaid bin kan. Zaid bin Harisah kan. Bila pergi sana, Rasulullah pergi ke tiap-tiap rumah. Rasulullah berada di Taif lebih kurang 10 hari tuan. Kalau kita pergi umrah, kita pergi ziarah Taif, pergi tengok bagaimana keadaan muka bumi Taif tu. Rumah dia macam mana. Macam tu. Sebiji dekat sini, turun bukit naik bukit sikit, sebiji lagi kat sini. Turun bukit naik bukit tu, sebiji lagi kat sana. Bayangkan tiap-tiap rumah Rasulullah pergi. Ya. Bukan kawasan perumahan, kawasan perumahan tak ada masalah. Hari pertama kita pergi lorong pertama ya. Okey, dan hari kedua kita cover belakang. Senang. Tapi bila mari Taif muka bumi, dia punya faktor geografi sendiri pun dah macam tu. Jadinya Rasulullah nak ajak orang masuk. Orang pun tak terima. Bukan tak terima, tolak terus. Ya. Ketika Rasulullah sampai di Taif, Rasulullah jumpa dengan pembesar Taif. Awal-awal lagi dia kena reject. Oh, engkau yang pembohong ni, engkau yang orang gila ni engkau kan. Mana dia orang tahu maklumat ni? Sebab dah ada orang awal lagi sampai. Abu Sufyan awal-awal lagi sampai dah beritahu kalau siapa ada lelaki datang dari Mekah nama dia Muhammad, aku orang pangkah terus ada ni. Ini orang jahat punya orang. Ya, dia pecah belahkan keluarga orang, dia pecah belahkan masyarakat. Dulu amalan kami ni elok-elok je buat, tiba-tiba dia mari-mari dia kata amalan kami ni sesat. Tak boleh sembah ni bukan sembah Tuhan dia pula. Dia tanamkan benda, dia cerita benda yang buruk, dia telah tanam persepsi yang buruk. Jadi bila mereka telah dapat persepsi yang buruk, jadi mari Nabi cerita pun tak guna dah. Sebab dalam minded mereka ni dah ditutup. Tak terbuka pun. Dan mereka pula kalau jenis orang malai berfikir lagi lah pula. Kan? Dah lah kau terima maklumat yang salah. Kemudian kau tak nak langsung usaha nak cari pandangan yang kedua ke. Tak nak langsung cuba dan dengar second opinion. Tak cuba nak cari maklumat yang lain. Tak ada. Dia pegang yang tu je lah. Macam tu. Ini pergi Dr. M ni. Rasulullah bawa. Ya, sedangkan akhlak baginda tu kalau tengok pun cukup baik tu. Tapi buat macam mana? Sebab minda dah tertutup. Sampai hari akhir Rasulullah nak keluar tu, dia susun budak-budak muda ni kan. Kalau budak sekarang ni rempit lah. Budak ni susun tepi jalan buat apa? Baling batu. Kan? Ini memang orang kata apa kalau dari segi kemanusiaan, dari segi peradaban pun memang dah. Sebab ini bukan sifat orang Arab. Sifat orang Arab ialah memuliakan tetamu. Tetapi disebabkan atas gambaran yang buruk diberikan, menyebabkan persepsi mereka berubah. Hingga kan mereka bangsa Arab yang begitu terkenal dengan memuliakan tetamu hilang. Kan? Hilang tu. Dia sanggup susun tu. Kan Rasulullah di baling batu. Bila Rasulullah baling batu, Rasulullah keluar lah. Sampai satu tempat. Rasulullah berdoa tak? Rabbi inni ashku ilaika da'fi quwati. Ini ambil yang ni tuan. Bila mana dakwah Rasulullah ditolak, Rasulullah tak salahkan pemimpin Mekah. Rasulullah tak salahkan pemimpin Taif. Rasulullah tak salahkan penduduk Taif pun. Lantak korang lah, aku dah buat benda baik, kau tak terima, lantak korang, mampulah korang, esok kalau kena balik, tangguhlah sendiri. Tak ada fikir. Tak terkeluar pun daripada lidah Rasulullah SAW. Tapi apa Rasulullah kata? Rabbi inni ashku ilaika da'fi quwati. Ya Allah, wahai Tuhanku, aku mengadu padamu ya Allah, da'fi quwati, lemahnya aku ni ya Allah. Strategi aku ni cukup lemah. Sebab tu orang tak terima dakwah aku. Ada benda yang aku menang, mungkin benda yang aku strategi aku tak kena. Rasulullah tak menyalahkan takdir, Rasulullah tak menyalahkan pemimpin Taif. Rasulullah tak menyalahkan anak-anak muda yang beri batu pada baginda tu. Dan Rasulullah di-offer oleh malaikat Jabal. Malaikat bukit datang jumpa Rasulullah. Ya Rasulullah, Allah Ta'ala dah dengar engkau punya aduan. Allah dah terima engkau punya permohonan. Dan aku ditugaskan untuk ikut apa kau cakap apa. Kalau kau nak aku angkat Jabal Qubais di sebelah Kaabah tu, Masjidil Haram tu, Jabal Qubais yang besar yang ada istana tu. Kalau kau nak aku angkat Jabal tu hempap kat atas Bukit Taif, kau sebut je. Anytime aku boleh buat. Yes or no je kau cakap. Kau cakap yes, sekarang juga aku buat. Kau yang angkat. Kan? Tapi Rasulullah kata apa? Innahum qaumun la yafqahun.
Sesungguhnya mereka ni kaum yang belum faham. Sebab tu mereka tolak dakwah aku. Sebab mereka tak faham lagi. Aku datang macam tu pun cerita-cerita orang tadi, orang terkejut kot. Mungkin orang atas sebab itu orang tak terima. Kan? Walaupun demikian, tak ada masalah. Mungkin hari ni dia tak terima dakwah aku. Satu hari itu, kalau bukan ayah dia, anak dia terima dakwah aku. Kalau bukan anak dia, cucu dia terima dakwah aku. Tapi tuan-tuan tahu berapa lama ya daripada peristiwa itu berlaku, ya, orang Taif semua masuk Islam. Kurang daripada 20 tahun. Tak sampai pun. Ya, yang suruh hantar Ibnu Abbas. Kan? Ibnu Abbas pergi sana dan kubur makam dia pada sana kan. Ya, makam dia ada di Taif. Yang masjid Ibnu Abbas tu. Kan? Setelah hantar Ibnu Abbas dakwah sana. Semua penduduk Taif masuk Islam. Kurang 20 tahun pun. Kurang lagi saya kata. Kan? Tuan boleh tengok ni. Kurang. Semua masuk Islam. Kan? Makam Ibnu Abbas itu dan seorang lagi makam apa tu? Syekh Daud Fatani. Kan? Nah, Syekh Daud Fatani pun sama. Ya, kitab macam Makam Badrain. Makam dia pun di sana juga. Dekat kawasan perkuburan Ibnu Abbas. Ya. Adalah wakil Asia seorang makam dia kat sana. Ya. Sebab tu Rasulullah tidak menyalahkan takdir, tidak menyalahkan siapa. Rasulullah kata mungkin ini strategi aku yang lemah menyebabkan mereka menolak dakwah aku. Kalau tidak, mungkin kalau kena strategi ini mungkin insyaAllah dia terima. Bukan. Semua ini Nabi SAW ni Allah Ta'ala dah aturkan perjalanan hidup kita. Dalam perjalanan hidup kita tuan-tuan, inilah disediakan ujian-ujian itu. Setiap orang ujiannya berbeza. Sebab tu Allah Ta'ala, tapi walaupun ujiannya berbeza, Allah Ta'ala janjilah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Ta'ala tidak akan membebankan seorang hamba itu melainkan dengan atas kesanggupan yang diterima oleh hamba tersebut. Sebab tu ujian kita berbeza-beza. Ujian para Nabi pun berbeza-beza. Tak sama. Ya? Ada orang mungkin dia diuji dengan kesusahan. Alhamdulillah, dia mantap. Iman dia kental, tak ada masalah. Tapi bila diuji dengan kesenangan, hanyut terus. Ya, hanyut terus. Ada orang yang diuji dengan kesenangan, Alhamdulillah, tak ada masalah pun, dia bagus. Tapi bila diuji dengan kesusahan, dia tak boleh. Nah, jadi setiap orang tu ujiannya berbeza-beza. Tapi walaupun berbeza-beza ujiannya itu, satu je matlamat yang Allah Ta'ala nak. Aku bagi ujian yang berbeza-beza. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk aku uji kamu, mana satu amalan kamu yang terbaik. Allah Ta'ala nak tengok amalan kita yang terbaik. Kalau kau orang miskin, apakah amalan yang kau baik yang kau buat? Orang-orang kaya lagi besar tanggungjawab lah. Apa amalan yang kau buat? Kalau orang awam, orang biasa-biasa, apa amalan yang dia buat? Orang alim lagi teruk lah. Apa amalan kau buat? Dia tak sama macam lebih orang biasa. Sebab apa? Ujian kita berbeza-beza. Tapi satu je, matlamat kita syurga yang sama. Allah Ta'ala nak hamba-hamba je bertakwa. Apa pun level kita, walaupun seorang hamba, seorang usahawan, seorang pemimpin sekalipun, makanya Allah Ta'ala ujung dia la'allakum tattaqun. Adakah kamu termasuk dalam orang-orang yang bertakwa? Kalau kamu orang miskin yang bertakwa, syurga bagi kamu. Orang kaya bertakwa, syurga bagi kamu. Ya, orang alim bertakwa, syurga bagi kamu. Tak ada masalah, itu bukan isunya. Sebab tu kita jangan risau. Sebab syurga ni dia tak ada kota tuan-tuan. Kita nak pergi haji ada kota. Syurga tak ada kota. Masuk lah. Yang penting kita usaha untuk diri kita. Amalan yang kita buat untuk diri kita. Keluarga yang kita bentuk untuk apa? Untuk diri kita juga. Kan? Kalau kena kita didik isteri kita, anak-anak kita bagus, baiknya, Alhamdulillah. Kan? Buktinya apa? Bila kita tiada nanti. Kita nak tengok siapa yang pikul jenazah kita. Siapa yang sanggup terjun ke liang lahat nak sambut jenazah kita. Siapa yang sanggup pegang cangkul ni semua. Kan? Siapa dia? Nak tengok yang ni lah. Kan? Itu matlamat akhir kita nanti. Kalau benda-benda ni tuan-tuan, di akhirnya dapat anak-anak kita yang uruskan. Anak kita pegang, Alhamdulillah sejuk sikit hati ni. Dia berjaya dah tak? Ya? Yang biar lagi dapat jadi imam solat jenazah kan. Alhamdulillah. Itu okey lah tu. Kan? Tak ada masalah. Sebab saya tentu yang ada yang isu apa yang insiden dulu sekolah Jeram tu kan. Lepas tu yang solat jenazah kan tanya kepada jemaah, siapa yang jadi solat jenazah? Jadi anak dia kata, saya nak. Boleh ajar saya tak? Okey, tak ada masalah. Solat jenazah bukan susah pun. Bukannya macam solat maghrib yang cakap kuat. Kan? Bagi panduan je. Tak boleh pun ikut belakang imam cakap, kau ni je lah.
Yang penting dia nak buat. Dia ada kesungguhan dia nak buat. Solat jenazah ke atas jenazah mak dia kan. Alhamdulillah, tak masalah. Kita nak risau apa solat jenazah apa, bukan yang suruh ni time doa ke apa, pusing belakang lah. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, pandang belakang, imam ada belakang, imam dah baca doa. Masalahnya. Ya. Itu tentuan tentang ada dua. Tentang tajuk kita pada malam ini, tentang orang yang mengungkit pemberian juga, termasuk dalam mereka yang akan ditimpa oleh dosa-dosa besar. Wallahu alam. InsyaAllah pada kuliah akan datang kita akan mengupas pada dosa besar yang ke-37, iaitu orang yang mendustakan qadar, ketentuan Allah. Sungguhnya apa yang baik itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebarang kelemahan dan kekurangan saya ampun dan maaf daripada kelemahan diri saya sendiri. Semoga Allah Ta'ala kurniakan kepada kita kefahaman dan kekuatan untuk kita amalkan dan sampaikan insya-Allah.